merupakan soalan 26, kaedah jejarian bagi satu objek piramid. Okey, ada klip yang pertama. Cikgu dah tunjukkan bagaimana kita nak membina bentangan sebab cikgu anggap awak semua dah tahu kaedah dia, jadi cikgu lajukan sajalah, tak perlulah terang 3-4 kali laju panjang-panjang. So sekarang kita nak mula melukis butiran yang ada dan kita pindahkan butiran dalam lukisan. Jadi bila kita nak lukis butiran yang ada dan pindah dalam lukisan, okey, pertama sekali kita kena tahu setiap butiran mesti kita mulakan dengan daripada satu elemen. Elemen bermakna tiang ni, elemen kita. Kita cari butiran yang ada di sini dan butiran yang ada pada elemen 1. Butiran yang ada elemen 2. Kalau dia bersambung, kita sambung. Kalau dia berhenti, kita berhenti. Kalau dia tidak menunjukkan butiran objek, jangan buat tunjuk butiran objek. Okey, kita tengok elemen yang pertama. KK prime. Tiang KK prime. Butiran yang ada, kita ada K dan kita ada K dan K prime. 1 dan 2 butiran yang ada pada elemen pertama kita. Elemen KK prime kita. Okey, macam mana kita nak pindah? Bila nak pindah elemen, senang saja. Disebabkan kita telah tarik selari, kita telah selarikan garisan sisi sebenar. Jadi kita boleh jatuhkan butiran di atas garisan dan itu automatik terus dapat elemen dia. Terus dapat titik butiran dia. Okey, K prime. Jadi butiran dia mana? Di tapak. Okey, ini KK prime. Ini K prime. Okey, nasi HP. Okey, kemudian kita ada pada elemen yang pertama KK prime kita ada K. K di sini butiran dia, kita kena pindah. Ratakan saja untuk kita pindahkan rapat tepi dan kita pindahkan. Rata saja. Okey, kita ada butiran K. Okay, perhatikan K dan K prime adalah objek. Maka kita perlu objekkan lukisan kita. Jangan tunggu kemudian. Last sekali baru nak buat. Kita objekkan terus supaya dia dapat membentuk penglihatan kita dengan dapat membantu kita untuk melihat lukisan secara keseluruhan. Okey, cikgu dah butirkan, ya, hitamkan, objekkan KK prime. Okey, seterusnya pada tiang atau elemen 1. Pada elemen 1, di bahagian tapak, objek bergerak ke elemen 1 dan berhenti pada titik A. K prime bergerak ke elemen 1, dia berhenti di titik A. Lalu titik A ni kita kena pindahkan. Okey, disebabkan di tapak berada pada garisan cross. Garisan cross, ini garisan cross ya. Yang atas garisan cross sebab dia piramid. Kalau garisan bawah, dia kon. Jadi, objek A di atas garisan cross, kita kena pindahkan butiran dia di atas garisan cross. Macam mana nak pindah butiran? Ambil K ke K prime daripada tapak. K prime pergi ke titik A. Okey, dan kita kena pindahkan. Pindahkan ke titik A. Ya, itulah A awak. Saya telah pindahkan K prime ke A. Saya ambil ukuran dan saya pindah. Inilah A awak. Dalam lukisan dia adalah objek. Okey, saya nak tunjuk dengan awak. Dia juga di sini adalah objek. Sampai di sini sahaja dia berhenti. Okey, kemudian dia akan naik pergi ke titik B. Titik B berada pada elemen, pada tiang 1, elemen 1. B bawah, C di atas. Okey. Sekarang kita nak pindahkan butiran B. Sebab bagi permukaan, nak bagi butiran yang di atas, K dia terus sambung ke C. Tetapi bagi K prime, sambung ke A, sambung ke B. Jadi, C dan B kedua-duanya pada elemen 1. Nanti pada elemen 1, ada titik C dan B. Kita kena cari titik C dan B. Okay, bila bawa turun, mana titik B dan C? Okay. Penting untuk kita tahu lokasi titik B dan C kita. Penting untuk kita tahu. Okay, mana titik B kita? Okay, di sini adalah elemen 1. Maka bila awak bawa turun, mana B awak? Okay, di sini B awak. Di sini B awak. Mana C awak? Awak bawa turun. Okay, ini hakikat dia untuk awak nak tengok. Okey. C bila bawa turun, ini C awak. Jangan salah ambil lokasi bagi titik B dan C pada perpandangan hadapan. Pelajar selalu buat silap di situ. Okey, B dan C, kemudian kita pindahkan saja. Kita pindah titik B kita bawa pergi ke tepi. Okey, di sini ada titik B. Permulaan ni kita catat dahulu butiran, tak apa. Kita tandakan. Okey, kita pindahkan. Okey. Ini titik C kita. Ingat, B dan C
tidak berada pada elemen KK prime. Bukan berada di sini. Dia berada pada elemen 1. Lalu B kena bawa pindah ke elemen 1. C kena bawa pindah ke elemen 1. Jadi, gunakan jangka lukis. Daripada puncak pergi ke ambil butiran C. Kita nak pindah. Pindah. Okey, to C. Begitu juga B. Kita ambil, kita pindah. Pindah. Okey, itu ialah B. B yang sebenar awak ialah di sini. Pada elemen 1. C sebenar awak juga adalah di sini pada elemen 1. Ini bukan C sebenar, ini bukan B sebenar. Ingat? A sambung ke B, kita pun sambungkan objek kita A ke B. Pada sambung, kita kena sambung A ke B. Kemudian C sambung dengan K. C sambung dengan K. So, daripada K sambung ke C. So, awak kena sambung lah. Kemudian C dengan B ada butiran. Jadi di situ ada butiran, kita kena hitamkan. Okey. Sampai di sini itu sahaja yang berlaku pada elemen 1. Kita teruskan pada elemen 2. B dia akan pergi ke titik D. D turun bawah balik, turun ke bawah titik E sebelum dia bergerak ke elemen pada penghujung elemen 2. D, E, kemudian C akan bergerak terus. Dia pergi ke titik F. Okey. Jadi, dalam perjalanan seterusnya, B nak bergerak daripada satu elemen 1 pergi ke elemen 2. B awak akan pergi ke D. Bawa turun pergi ke E, baru pergi ke 2. Jadi, dia akan pergi ke titik D. Dia akan turun ke bawah sebelum pergi ke titik 2. Kena cari mana lokasi D dan E awak. Okey, kita tengok D dan E berada satu garisan daripada puncak pergi ke E, di situ ada D. Okey, jadi kena tahu dulu lokasi E di mana. Lokasi E. Lokasi E kita kena pindah disebabkan dia ditapak cross dalam perjalanan 1 ke 2 cross walaupun separuh ada butiran, separuh tidak ada butiran, separuh butiran, tetapi dalam cross itu dia ada titik E. Kita pun dah cross 1 ke 2, di situ ada titik E, kena pindahkan jarak ukuran 1 ke E itu. Okay, cikgu pindahkan ukuran 1 ke E dan cikgu pindahkan ukuran 1 ke E. Betul ke? Bergerak cikgu punya ni, composite cikgu ni. Dia betul bergerak sikit. Oh, tak ketat cikgu punya. Okay, saya pindah. So, di situ ada titik E. Okay, di sini titik E. Kemudian, saya tarik ke puncak. Okay, titik ni sebagai titik unjuran. Kita pakai pensel 2H. Saya tarik ke puncak. Okay, saya tarik ke puncak. Tarik ke puncak. Dan E berada di bawah. Dalam perjalanan dia ada D. Okey, mana nak cari D, cikgu? Okey, kena ingat. Dalam kita melukis butiran yang berada di tengah-tengah permukaan pada piramid, tengah-tengah permukaan pada piramid, disebabkan piramid ni berbeza dengan kon, beza piramid dengan kon. Kalau kon, titik D awak sama dengan titik B ni, pelajar akan tarik. Kalau kon, katakan ini kon, jarak dia sama B ke D, awak tengok titik D pun bila awak tarik ke bawah, itu juga adalah titik D. Bila awak turun bawah, itu juga adalah titik D. Bila tarik, di sini juga adalah D. Okey. Kalau kon, katakan dia duduk di tengah-tengah di sini. Kalau kon, saya sebut kon awak boleh ambil, awak boleh tarik, buat macam tu. Itu kalau kon. Guna komposit terus tarik. Tapi disebabkan dia ialah piramid, piramid ini beza dengan kon sebab piramid permukaan rata. Piramid permukaan dia rata. Bila rata, maka kaedahnya adalah berbeza. Tak boleh guna kaedah ini. So kalau kon piramid nak buat macam mana, cikgu? Awak tengok di bahagian tapak. Kalau kon kita akan just pusing aja. Kita ambil saja. Terus kita ikut. Tapi bila piramid kita cross. Di sini pun sama. Bila piramid kita kena cross. Jadi untuk cross, awak kena pindahkan butiran B. Pindahkan butiran B. Okay, kena cross sampai kepada elemen 2.
pada elemen 2. So, untuk cross, di sini juga awak perlu cross. Awak kena cross daripada hujung elemen ke hujung elemen. Awak sambung ke sini, saya cari titik ini, saya cari titik ini, kemudian saya cross. Tengok titik ini dan titik ini sama, ini B. Satu titik di hujung, sama, dan kita cross. Di tengah-tengah dia D. Lalu kita cross. Bila kita cross, mana D cikgu? Okey, itu D. Ini D awak. Bukan yang ini. Ini untuk kon. Tapi ini untuk piramid. Okay, ini D. Ada satu kaedah lagi. Bila awak dapat B, awak tahu dia piramid, awak dah dapat cross di bawah, awak boleh selarikan saja daripada permukaan tapak bawah ni. Jadi cikgu selarikan. Okey, selarikan. Sebab saya ada piramid. Bila piramid permukaan dia rata, awak selarikan. Okey, melalui titik B. B awak dah dapat tadi. Awak pun cross. Okey, cross. Itu pun satu lagi kaedah yang kita gunakan. Guna tapak bawah cross untuk dapat cross di bahagian atas. Akhirnya kita dapat D di tengah-tengah. Okey, ini yang membezakan kon dan piramid yang pelajar semua mesti tahu. Dan inilah kesilapan yang pelajar selalu buat. Tengok, B ke D kita sambung. Kemudian D ke E kita sambung. Kemudian kita sambung sebagai butiran tapak. Okey, kemudian C ke F. Baik, C dengan F butiran yang sama, tak ada masalah. Awak guna komposit. Okay, awak pusing. Okey, di sini ialah F. Kita pun cross sebab garisan apa butiran dia cross, kita cross C dan F. Lalu kita lukis. Okey, kita dapat C dan F. Okey. Kemudian untuk pada elemen 3, butiran apa yang ada pada elemen 3 sama macam KK prime. Elemen 3 butiran dia sama macam KK prime, sama je. Belakang, depan dan belakang adalah sama. Okey, kita tengok balik mana K dan K prime kita. Okey, K prime bahagian tapak. Okey, kita pindah K kita. Butiran yang sama pada elemen 3. K ketiga, K kita pindah. Kita pindah. Okey, ini dia butiran dia sama. Lepas tu F pergi ke titik FG, saya dah dapat sini G. Saya hitamkan. Okey, bawah kita cross. Sama saja kita cross. Terus daripada 2 ke 3 dan kita ada butiran lipatan. Garisan lipatan kita ada kat sini. Jangan lupa lipatan. Ini pun selalu pelajar suka tinggal. Okey. Kemudian 3 ke 4. Okey, tak ada masalah. Bahagian tapak semua rata. Sampai balik ke K prime. Bahagian tapak tak ada masalah. Kita ratakan terus objekkan. Bahagian tapak. Okey, tengok pada 4. Pada 4 kita ada bahagian tapak dah selesai. Bahagian tapak 5 dah selesai. Pada elemen 4 kita ada butiran lepas G, H. H dengan depan dia I. H dan I bila tarik di sini butiran dia. Butiran yang sama. Jadi apa kita buat? Kita ratakan. Okey, kita ratakan. So di sini ialah I kita. H dengan I sama. Tapi jatuhnya pada elemen 4 dan pada elemen 5. Okey. Ambil butiran I kita. Kita pusing jatuh pada 4 dan jatuh pada 5. Tengok Jadi daripada G awak. G jatuh ke I. Jatuh ke H. Ni cikgu dah pindah tadi. H. H jatuh ke I. Dan I jatuh balik ke K prime. Pindah balik butiran K prime yang ada di belakang. Cikgu saja buat satu persatu untuk tunjuk pada awak. Cikgu buat satu persatu K. Tunjuk pada awak. Juga ada di bahagian belakang K. Jadi butiran K ni ada berapa butiran ada? Permulaan, belakang sama dengan G. Dan akhir sekali penamat dia pada elemen K prime balik di belakang. Okey. Jadi I sambung ke K. I sambung ke K. Ni I. Ni H. Kita objekkan. Terus objekkan. Okey. Kemudian kita ada lipatan. Setiap ni ada lipatan. Dan kita ada lipatan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, siap lukisan kita. Dan kalau pelajar nak tengok, boleh ulang-ulang kepada cara nak melukis lukisan jejarian, pengorakan jejarian, piramid, dan paling penting kita lihat di sini butiran yang berada di tengah-tengah permukaan. Di sini sangat penting. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.